Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam Flick Classroom Sains Tahun 5 bersama Cikgu Rafiq. Tajuk kita pada kali ini ialah pantulan dan pembiasan cahaya. Murid-murid bolehlah subscribe YouTube channel Cikgu Rafiq untuk melihat video-video pelajaran yang lain. Objektif pembelajaran kita pada kali ini. Pertama, untuk membuktikan bahawa cahaya boleh dipantulkan dengan pemerhatian 1 hingga 2 aktiviti. Kedua, memerihalkan 3 hingga 5 kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan. Ketiga, menyatakan maksud pembiasan cahaya dengan betul. Dan yang keempat, memerihalkan 3 hingga 5 peristiwa yang menunjukkan sifat cahaya boleh dibiaskan. Kriteria kejayaan kita pada kali ini. Pertama, menjalankan aktiviti untuk membuktikan cahaya boleh dipantulkan. Kedua, melakar gambar raja sinar pada permukaan cermin. Ketiga, mengenal pasti alatan-alatan yang menggunakan prinsip pantulan cahaya. Keempat, melakar gambar raja sinar pada peralatan. Kelima, menyatakan maksud pembiasan cahaya. Keenam, menerangkan sifat pembiasan cahaya pada peristiwa-peristiwa tertentu. Dan yang ketujuh, melakar gambar raja sinar biasan pada medium dan peristiwa dengan betul. Baiklah murid-murid, apa itu pantulan cahaya? Pantulan cahaya bermaksud cahaya melantun balik apabila mengena pada satu permukaan. Sebagai contoh, cermin. Fenomena ini dikenali sebagai pantulan cahaya. Apabila suatu cahaya dipantulkan, cahaya akan menghasilkan sinar tuju. Kemudian, apabila sinar tuju tadi terkena pada cermin, maka terbentuklah sinar pantulan. Inilah fenomena yang dimulakan sebagai pantulan cahaya. Baiklah murid-murid, boleh tak murid-murid kenal pasti sinar tuju dan pantulan bagi 3 contoh ini? Baiklah, sinar tuju untuk gambar yang pertama ialah seperti ini. Gambar kedua dan gambar ketiga. Konsep utama untuk melakar sinar tuju dan sinar pantulan ini ialah sudut sinar tuju dan sinar pantulan ini perlulah sama ataupun berbentuk V seperti ini. Baiklah murid-murid, apakah kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan kita? Antara kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan kita ialah, sebagai contoh, kita melihat melalui cermin muka. Kita dapat melihat wajah kita melalui cermin muka kerana adanya pantulan cahaya. Contoh yang kedua ialah periskop. Periskop digunakan dalam kapal selam untuk melihat objek yang berada di atas permukaan air. Contoh ketiga ialah cermin sisi kereta. Penggunaan cermin sisi kereta sangat penting kepada pemandu kereta untuk melihat kenderaan dari arah belakang. Contoh yang keempat ialah cermin pergigian yang digunakan oleh doktor gigi untuk melihat keadaan gigi pesakit. Pembiasan cahaya. Apakah dimaksudkan pembiasan cahaya? Jika pemantulan cahaya ialah cahaya dipantulkan ke atas satu objek seperti cermin, pembiasan cahaya pula ialah cahaya bergerak dari satu medium ke medium yang lain. Sebagai contoh, gambar di bawah ini ada 2 medium, iaitu medium udara dan medium air. Apabila dimasukkan penyedut minuman di dalam air ini, maka cahaya bergerak daripada medium udara ke medium air membentuk satu fenomena, iaitu penyedut minuman itu kelihatan bengkok apabila dilihat dari luar gelas. Ini yang dimaksudkan dengan fenomena pembiasan cahaya. Apa lagi fenomena pembiasan cahaya yang boleh murid-murid kenal pasti dalam kehidupan kita? Contoh-contoh lain ialah kolam kelihatan cetek. Sekumpulan murid melihat kolam dan kolam itu kelihatan cetek. Ini kerana berlakunya pembiasan cahaya ke atas kolam menyebabkan pemerhati melihat kolam itu kelihatan cetek. Kedua, pensel kelihatan bengkok apabila dimasukkan dalam air. Sebarang objek yang dimasukkan dalam gelas yang berisi air akan kelihatan bengkok
apabila dilihat dari luar. Ini adalah disebabkan oleh pembiasan cahaya. Ketiga, huruf kelihatan lebih besar apabila dilihat di bawah kanta pembesar. Penggunaan kanta pembesar juga menunjukkan bahawa berlakunya pembiasan cahaya. Seterusnya, cube yang dimasukkan dalam air dan cube yang berada di luar berbeza saiznya. Ini kerana cube yang dimasukkan ke dalam air kelihatan lebih besar berbanding cube berada di luar. Ini juga adalah disebabkan oleh fenomena pembiasan cahaya. Murid-murid juga boleh menguji aktiviti seperti ini, iaitu masukkan duit shilling ke dalam satu mangkuk, kemudian tuangkan sedikit demi sedikit air, kemudian lihat apa yang akan berlaku. Duit shilling akan kelihatan seperti seolah-olah timbul. Ini juga disebabkan oleh fenomena pembiasan cahaya. Baiklah murid-murid, diharapkan murid-murid faham apa yang dimaksudkan dengan pantulan cahaya dan pembiasan cahaya, dan murid-murid dapat menyeraikan peralatan yang melibatkan pantulan cahaya dan fenomena yang disebabkan oleh pembiasan cahaya. Mari kita laksanakan tugasan 1, iaitu tugasan soalan dalam buku teks muka surat 101. Cuba jawab soalan 1 dan 2. Kemudian, murid-murid jawab soalan tugasan 2, salin soalan dan jawab soalan 1 dan 2 ini. Semoga murid memahami apa yang kita belajar hari ini. Selamat belajar dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cikgu Rafiq. Sekian, stay safe at home. Semoga kita berjumpa lagi.